Terima kasih Tuan Yang Pertua. Paya Besar mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Kewangan Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana telah hadir ke Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi. Kerana apa, inilah Tuan Yang Pertua melihatkan keterbukaan pihak kerajaan mendengar pandangan ahli-ahli yang berhormat, dan kemudiannya semasa bacaan kedua telah dipulangkan ke Jawatankuasa Pilihan Khas, dan alhamdulillah Jawatankuasa Pilihan Khas dah menjemput Kota Belud, Temeloh, Dungun, Pasir Gudang beserta 9 ahli Jawatankuasa Pilihan Khas. Dan saya lihat ini semua, Tuan Pertua, keterbukaan yang rakyat ingin mahu lihatkan, di mana semak dan imbang itu berlaku. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Dan saya dengar tadi dalam bacaan kedua juga ada pindaan di atas meja ahli-ahli yang berhormat, ada kertas warna merah, bermakna akan ada pindaan dalam Jawatankuasa. Saya harap sikap sebegini, Tuan Pertua, harus diteruskan oleh mana-mana kementerian. Zaman kita tahu semua bukanlah bererti sudah perlu diteruskan, ia sudah berakhir dan perlu semak dan imbang yang jelas. Ada beberapa perkara Tuan Yang Pertua yang ingin saya bagi penumpuan dalam pindaan kali ini. Yang pertamanya, saya harapkan sangat dengan pindaan LHDN kali ini dalam bajet yang akan diumumkan pada hari Jumaat nanti, kita dapat memberi keyakinan bagaimana kutipan hasil mesti pertumbuhannya hampir sama dan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Tuan Yang Pertua, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita berada pada paras 8%, dan separuh tahun 2023 berada pada kadar 4.7%. Tetapi yang ironiknya adalah kenapa pertumbuhan kutipan hasil, kalau kita lihat pada tahun 2022 5.9%, 2021 15.1%, dan tahun 2022 pada 16.4%, hanya kenaikan hanya 1.3%. Ini yang membimbangkan saya, Tuan Yang Pertua, supaya ada satu kaedah, satu jalan untuk kita membesarkan hasil kutipan hasil, dan terutamanya kita mesti membesarkan asas cukai kecil. Sudah pasti LHDN akan bertindak bebas dan mesti memastikan dan memberi tumpuan, kerana apa, seperti mana yang dilaporkan di surat khabar, hampir hanya 40% sahaja syarikat berdaftar mengemukakan borang pulangan cukai. Ini sesuatu perkara yang harus diberi penekanan supaya kutipan hasil kita berasaskan cukai dapat mengikut purata ASEAN. Yang keduanya, Tuan Yang Pertua, saya mengharapkan sangat supaya bajet 2024 yang akan diumumkan nanti, dan mungkin gambaran itu boleh diberikan di Dewan Yang Mulia ini pada pengulungan nanti, adakah kita panggil multi tax, dia panggil maknanya kita kenakan cukai berasaskan kepada jumlah keuntungan atau jumlah pendapatan yang mereka terima, yang kita sifatkan sebagai marginal tax rate. Kalau dia untung sikit dan dia lepas pada banjaran untuk dikenakan cukai, tetapi tidaklah sebesar mereka yang mendapat cukai, mendapat pendapatan 100,000, 200,000 berbanding hanya mereka mendapat pendapatan yang kecil. Jadi saya fikir keadilan ini mesti diberikan supaya marginal tax rate ini mesti kita wujudkan supaya ia memberi kuasa yang lebih besar disposable income kepada masyarakat, supaya ini juga akan membantu dari segi ekonomi. Yang terakhirnya, saya harap sangat supaya Tuan Yang Pertua, Kementerian Kewangan, insentif cukai yang tidak bersasar ini kita kena kurangkanlah. Kalau kita hanya memberi insentif cukai kepada orang kaya seperti mana yang dibuat dalam EV car, kita bagi 0% kepada mereka yang nak membeli EV car, kerana kita nak memberi galakan kepada mereka memiliki kereta elektrik, tetapi akhirnya inilah kehilangan hasil negara yang sepatutnya diberikan kepada pembangunan negara, dan akhirnya insentif cukai yang luas dan tidak bersasar ini akan melemahkan kutipan hasil kita. Tuan Yang Pertua, saya ingat itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Berikut.